Kalau biasanya dalam Linda On Table Talk, saya siapkan satu ruangan dengan kita punya langsir dengan very complete system apa semua, dan meja saya letak apa benda yang saya nak letak untuk Linda On Table Talk, itu that's my concept. Tapi sekarang ni sebabkan PKP, kita punya Perintah Kawalan Pergerakan, tutup dulu, jangan reveal dulu siapa. Okey, sebabkan kita punya Perintah Kawalan Pergerakan, kita tak boleh nak bergerak-bergerak sangat, dan saya pun tak boleh nak menerima tetamu masuk ke dalam studio saya. Jadi saya nak ucapkan selamat datang untuk tetamu kita yang seterusnya untuk Linda On Table Talk, Farah Fauzana. Dah boleh buka-buka langsir tu. Yeah! Assalamualaikum para Fauzana in the house. Hai Farah. Langsir. Masya Allah, Alhamdulillah. Linda On Table Talk. I've been watching the show. Dalam aku, bila nak kena panggil ya? Yes! Pucuk dia cerita ulang yang datang. Datang pula dengan sama belacan. Cantik. Actually Farah, waktu kita punya season yang pertama Linda On Table Talk, your name ada dalam list. But that time I tengok you tengah sibuk dengan you punya di bilik apa semua kan. Jadi kita tak mau macam kacau Farah apa semua. I know you were busy that time sebab time tu I tak tahu you tengah kerjakan supaya Faizal tak pergi mana-mana, is it? Tak pergi UK time tu, is it? Yeah. Buat banyak show. Apa ni, so actually you're in my list. Anyway, thank you very much sebab Farah sudi ada dekat sini. Kita punya penyampai radio popular, pengacara TV popular, adik saya yang tersayang. Kan? Okay, so Idola. andai kata ada yang belum tahu lagi Farah Fauzana ni, apa yang saya kenal tentang Farah Fauzana, dia mula sekali dia kerja dengan Squad Pro 2 Era dulu, am I right? Betul? Okay. Aku buat macam ni bukan apa kak, saya risau. Risau kenapa? Bocor rahsia. Saya risau terbocor rahsia sebab nak buat recap lama sangat kan. Ada rahsia lain tapi macam tak boleh nak share sangat kat sini kan. So kita diam-diam sudahlah. So and then Farah tiba-tiba dapat offer jadi penyampai radio waktu tu, and then antara ramai-ramai penyampai radio baru tu, Farah yang rajin masuk studio bawa ini dengan pen. Kan dia bawa ni dengan pen. Akak kalau kalau Farah on air, kalau tiba-tiba kalau macam ni jadi macam mana Kak Linda? I pun macam Allah, budak ni banyak tanya sih. Tapi tu bagusnya bila banyak tanya, tengok betapa berjayanya Farah Fauzana sekarang sebab dia bertanya, dia sentiasa nak tahu dan sebagainya. Dan look where you are right now. And Masya Allah. thank you Farah, respect sebenarnya. So congratulations Farah, dari mana you start, I know. Allah Akbar. Dengan you. Ada Tak, hikam. you know what, sebut pasal buku note, saya masih lagi sampai sekarang di saat ini. Kalau on air hari tu dekat Suria pun, saya bawa note. Saya seorang dia yang bawa buku. Saya macam, korang tak ada buku ke? So saya last dekat Hot dulu pun saya memang suka Tulis dulu berangai reporter. Tapi Farah sekarang zaman digital lah Farah. Orang tulis dekat ni lah. Orang pakai ni lah sekarang. Tekan-tekan. Ada juga? Dia tak feel. Ada. Tapi dia tak feel. Tapi saya rasa bila ada kalanya as much as we are digital ke arah mana-mana pun, tapi bila nak menerima ilmu tu tetap perlu ada adab jugalah. Maksud saya bukan ada apa. Maksud dia macam tetap kena ada best feelings is always go and cari cikgu tu duduk berdepan. Kalau orang kata sekarang ni kalau kita nak mengaji boleh je kita mengaji online, tapi dia punya feel tu tak sama bila kau duduk menghadap depan Linda On. Linda On kata tekan, salah, pak. Dia punya feel tu tak ada. Tapi tak garang macam gitu kan? Katalah saya tengah belajar dengan tak garang macam gitu kan? Saya cakap baik kan? Tak. Dia tak garang, tapi dia macam, tapi sebab Linda On tu dia ada aura dia, so aku macam takut lah tak ada masalah. Tapi Linda On dia tak garang, tapi dia jenis yang very aku hanya ada 10 minit, you take it or leave it. Tapi Farah, anyways, nak cakap yang thank you very much kalau selama ni selalu dengar Farah cakap, oh my sipu. Actually every time you say that,
I yang kadang-kadang, yelah kita manusia biasa, kadang-kadang kita rasa kita ada sikit down, sikit rasa tak percaya diri pun kadang-kadang ada. I'm a normal human being. So bila Farah letakkan kat Linda, oh you're my sifu, you're my mentor, you're my sifu. Every time I meet you up, I rasa macam I'm a sifu. Thank you. But yeah, benda tu kita tak boleh lari sebab at the end of the day, as much as kadang-kadang saya pun ada beberapa orang yang macam akan cakap, oh kak saya dulu nak masuk Mass Class sebab tengok Fafau. Yeah. So mula-mula saya agak paranoid, tapi benda tu sebenarnya membantu diri saya. Tapi bila saya rasa ia actually help me, and I believe I want to keep on saying it to you, dan saya harap bila orang nampak macam kadang-kala kejayaan seseorang tu, dia tak akan berjaya sendiri. Dia berjaya disebabkan ada orang-orang di belakang. So saya mahu orang-orang di belakang itu juga setiap kali orang ingat saya, orang ingatkan Lina On. Betul, orang akan Lina On, orang akan ingatkan Lina On punya sifu. Orang ingat Lina On punya sifu, macam tu. Tapi Farah, satu benda start kat situ, tak tahu apa yang berlaku. Satu benda tentang Farah. Saya harap akan dapat dengar apa saya cakap. Saya dengar, tapi ujung-ujung saya macam lost kejap. Cuma satu benda Farah, you never grow up. Huh? You never grow up. When you nak grow up? Tell me. Saya dah 40 tahun ni. Kakak. To me, you're still that 20 years old girl yang dah berapa tahun saya kenal? Lama kak, saya berada dekat era ketika itu di usia saya 21. Saya baru graduate masa tu. In fact saya tak ada graduate lagi. Saya was doing my final year. I was 23. 23. And now you're 40. So almost 17 tahun kita kenal, almost 20 years, yeah. Tapi you never grow up. That's just you. Go on, keep on macam gitu. It's okay muda sentiasa. So Farah, andai kata adalah ada penonton, ada peminat-peminat Farah Fauzana yang nak tahu macam mana agaknya Farah meniti kejayaan. Please jangan masukkan I dalam you punya hal belajar daripada sifu, mentor whatsoever. Macam mana you meniti kejayaan daripada you start belajar dulu. Okay, baik. Lepas tu and then you started as a driver. Nak ikutkan you started as a driver je kalau squad Pro 2 tu. Kan? And then sampai sekarang ke tahap Farah Fauzana sekarang. Okay, soalan itu sangat mencabar sebab sejujurnya saya rasa perjalanan hidup saya ini adalah perjalanan yang tidak dirancang dan go with the flow. Saya sejujurnya mahu bercita-cita menjadi seorang penari antarabangsa. Ni backup Yellow ke apa ni? Tak, saya I was really into traditional music. I was really into traditional thing lah senang cerita. Saya sampaikan dalaman saya semualah macam semua nak Melayu yang sehabis-habis. Kalau boleh kenapa nama I tak Fatimah? Macam tu. Kenapa tak nama I Teja? Lepas tu Maimam pernah cakap, oh kau tidak nama adik-beradik saya Tun Ali, saya Tun Fatimah dan Anom, that kind of name lah. Lepas tu my mom and my parents decided to macam tak nak lah nanti kau dah besar nanti anak-anak magic. Bila saya dengar tu saya macam kenapa tak namakan saya macam tu? So in fact saya orang tahu, adik kawan baik saya semua tahu saya adalah peminat setia Allahyarhamah Ros Yatimah. Saya memang obsessed dengan mereka yang old school ni. As I said, I want to be a dancer. Saya masuk Masscom walaupun saya dalam jurusan PR, tapi jiwa tu dekat bahagian seni. So tapi at the same time dalam traditional tu saya tak ada jiwa abang-abang yang suka memandu, suka buat benda-benda yang hardcore seperti seorang budak jalanan yang menggelarkan diri mereka skop Pro 2 era ketika itu. I was really into it. So and I love new things. So bila saya diberi peluang untuk menjadi penyampai radio, pertama sekali saya memang macam okey lah, tak jiwa. Tapi bila diberi peluang betul-betul, dia kena dengan diri saya.
dan saya tak rancang. So benda tu go with the flow. At the same time saya still masih buat benda-benda yang saya suka, iaitu menari tradisional dengan harapan kerja DJ penyampai radio ni kejap je kan. So kita kan ada degree macam tu. Ketika itu sebab saya still ketika itu saya masih lagi beranggapan aku penat belajar sampai dapat degree PR, aku takkan jadi penyampai radio. No, this is my part time work. Sementara saya akan dapat kerja betul nanti. Tapi bila kita buat sesuatu benda itu, as someone said, if you really love things, that thing will come naturally, and all the bonus will come naturally. So saya rasa apa yang diperkatakan itu betul. Bila saya buat benda tu saya suka, dah sampai dah obses. Bila ketika saya bekerja di radio, saya dah berada di belakang, saya dah berada di TV dah sebelum itu. Sebelum saya menjadi penyampai radio. Sebelum saya menjadi penyampai radio juga, saya dah berlakon filem. Ketika saya di Squad Produk Era. Saya punya filem pertama adalah SH3 The Movie. Di samping Fasha Sandar, Darling Asri dan juga Allahyarham Ashraf Sinclair. Ya. So pada saya macam okay, I've done berlakon. Saya pernah menjadi pengacara kanak-kanak. I've done that. And bila saya jadi penyampai radio Era ketika itu, saya terus dilamar untuk menjadi pengacara melodi. I did all that at the same time. Tapi macam saya rasa bila buat benda tu semua, tapi saya rasa punya keseronokan menjadi penyampai radio tu dia lain macam. Dia like things that you do it not because you work with Era, you work with Linda On ke tak, dia macam datang sendiri. So minat bila datang sendiri, is it? Minat tu datang sendiri sebab saya memang suka dengar radio. Saya adalah pendengar radio yang tegas. Segala radio dekat Malaysia semua saya dengar. Perubahan radio saya adalah daripada radio Radio KL, beli surat khabar semata-mata nak tengok siapa punya lagu, pilih siapa punya lagu kena pilih hari ni. Ada lagu favourite, pilih. Pilihanmu. And then saya dengar radio Fusion. Saya beralih hinggalah ketika itu Era udara, dan saya memang suka dengan Era tu, dan sampaikan saya tu fikir apa itu Squad Produk. Saya cari sendiri what is it. But then as I said lah, perjalanan tu tak dirancang. So bila dah kerja kat situ, as you said, silap. As someone said, when you work and focus and you passionate about it, all the bonus will come naturally. So alhamdulillah, benda-benda yang datang daripada saat itu sehingga ke hari ini, walaupun saya tidak lagi berada di radio dan sehingga saya mempunyai my own platform sendiri bersama dengan rakan-rakan yang lain berkenaan digital, radio dan TV, it come naturally. Yeah. And then kalau anda kata sekarang lah, like you said just now, nak jadi penari kan, you ada talent nak menari tak sebenarnya, Farah? Tengok. Macam tu. Itu macam I pun boleh buat macam gini. Kan? Tapi saya adalah penari peringkat Selangor dulu. Ketika di darjah 6, Form 3 dan Form 5. Serius, Farah? Yes, okay. Saya tahu kadang-kadang kakak memang susah nak percaya cakap saya, tapi susah nak percaya. Dia cakap 10-2 kita boleh percaya. But this one I was really into it, and in fact saya kalau melihat penari-penari dekat masa itu Malaysia, hiburan minggu ini HMI, penyanyi Siti Nurhaliza ke kecuali Zain Nazil lah, yang lain-lain kan, saya my focus, saya akan tengok penari-penari tu kat belakang. In fact, saya sampai ask my mom to enroll me into Dato' Azanin Ahmad. Dato' Azanin ni adalah seorang penari tradisional yang dia kira macam level dia tinggi lah. Sampai kan my mom cakap kita mana ada duit nak hantar pergi kelas-kelas tu, menari je lah kat sekolah tu, my mom cakap. Tapi sebab you dah sebut your mom tadi, so your mom, your family, definitely your mom and dad tahu yang you punya fokus tu, minat tu ke arah menari apa semua, and then suddenly you masuk dalam dunia radio. Diorang macam mana? Dia support semua okay ke tidak, ke awal-awal ada membantah macam
why are you wasting your time kerja kat radio apa semua, ada tak? I rasa Farah macam sangat bertuah sebab saya dilahirkan di dalam family yang kau nak buat apa dia semua support. And the best part is saya pernah menangis ketika kecil bila saya buka magazine. Nampak mak bapak saya kat sini tengah jalan pegang anak orang lain dengan untuk iklan kereta. Mak bapak saya dah awal-awal dulu jadi talent iklan. Oh. Tengok mama bapak. Lepas tu tengok budak tu bukan saya, bukan abang saya. Kita orang punya menangis. Imam kata tak ada, itu mama berlakon. Mama kena ambil gambar, jual kereta. Masa tu kereta Nissan, I cannot remember Nissan or Toyota. So my mom and my dad was the talent. So they were there. They been exposed themselves for talent. So bila ada anak-anak ni pun, that's how my brother start dia punya penglibatan sebagai pelakon kanak-kanak. Sehingga abang saya pernah dinobatkan sebagai pelakon kanak-kanak terbaik. Wow. Filem. Untuk filem rahsia 1987 bergandingan bersama dengan Nur Kumal Lasari dan juga Allahyarham Syukri Hashim ketika itu. And kira macam iklan dekat TV masa tu semua muka dia je. So yeah. So that means your family memang dah expose dengan all this lah. Tak adalah macam Farah orang pertama yang keluar radio, keluar TV, apa semua. Bukanlah Saya adalah orang yang terakhir. Tapi adiknya pula memang tak diberi galakan ke apa Farah? Oh, adik sebab dia perbezaan abang saya yang dapat award tu 78. Saya 80. Adik saya lahir selepas 9 tahun, dia 89 sebab dia terlalu jauh. Bila dia terlalu terasing, dia terpandai sedikit. Bila dia terpandai, dia kebijaksanaan dia dia macam I'm all about study. I'm all about oversee kerja sekolah, tuition cari sendiri, belajar oversee, cari sendiri. Oversee tu pergi sebab dia cari sendiri. Semua dia buat sendiri. So dia lain sikit. Lain sikit lah. Dia kira pandai sikit lah. Dia memang bukan, dia lain dan pandai sangat dia daripada kakak dia. Tapi dia support lah. She likes what we are doing, but okay, baguslah ada different sikit. So Farah, bila kita dah sampai satu tahap yang we have got everything, kita dah ada macam-macam kan, dah pernah menang award, dah orang dah kenal, lepas tu apa lagi, tudung tu betul tak lawa macam gitu. Orang dah kenal, dah ada award, banyak award, lepas tu sebut nama je, jangan, tak payah perkenalkan siapa dia dan sebagainya. Maknanya you secara tak langsung jadi seorang yang powerful juga. Maknanya apa yang kita cakap, orang akan dengar juga secara tak langsung. Dan dari situ ke yang buat Farah nak, you wanna quit radio and then you nak lebih pada kerja-kerja amal kebajikan. Itu sebabnya ke Farah? Saya tak pernah terfikir pasal tu. Tapi bila you cakap dengan Linda, so saya macam, yeah, maybe actually. Sebab masa saya pergi kerja kat Hot dulu, kita dekat Hot dulu setiap once a month ataupun mungkin 2 bulan sekali kita ada CSR dengan sekolah-sekolah. Mereka akan hubungi radio dan radio akan bagi tahu sekian-sekian sekolah panggil nak buat aktiviti dan sebagainya. So saya suka. Saya kadang-kadang sibuk tanya, ada tak orang panggil ke apa kan, sebab saya suka. Bila saya pergi ke sekolah, dan ada sekali tu saya pergi ke sekolah rendah sekali dan sekolah menengah. Saya experience 2 sekolah. Dekat perhimpunan sekolah KL. Sekolah di KL yang ada kalanya sekolah itu, kalau saya sebut, orang kata memanglah masalah disiplin. Cikgu pun penat ni. Duduk. Saya macam, ya Allah, kesiannya. Saya kesian sebab tu cikgu. Sebab saya pun nakal dulu. Tapi kita tak buatlah macam tu kat cikgu. So, saya sebagai tetamu, saya pernah di kedua-dua sekolah rendah dan sekolah menengah bangun. Bila saya bangun, saya cakap, guys, saya angkat tangan. So macam tu je. Yang dekat sekolah rendah, saya buat shh. Macam tu je. Satu perhimpunan diam. Yang dekat sekolah menengah, saya sebut, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diam.
semua diam, semua duduk. So saya macam dalam hati aku dah cukup guru besar ni. So benda tu yang pernah terdetik di hati saya yang saya bukan garang pun. Saya macam as you guys can see lah, apa you tengok kat radio, TV adalah benda yang sama juga kat luar. So saya buat benda yang sama. Tapi bila saya rasa saya ada that control power to, hey guys, don't do this. Respect your teacher. So saya pernah cakap, okay, semua orang cakap, minta maaf cikgu, ramai-ramai. Minta maaf cikgu. So saya rasa dengan kelebihan saya itu, saya mula sedar. That's where saya suka buat kerja-kerja kat luar. Tapi of course lah, one of the reason juga bila saya nak berhenti tu memang betul nak fokus. Maknanya kalau saya nak keluar, NGO mana panggil, nak pergi mana, ada misi mana, boleh pergi je. Sebab kita kalau kat radio memang ada kekangan masa sedikit lah. Betul. Sebab komitmen dekat radio memang everyday. Orang tak tahu yang orang ingat apa kerja 4 jam pukul 6 sampai 10 boleh balik tidur. Hello. Marah Kak Linda. Hello. Kau tak tengok Linda buat homework macam mana? Kita peranjat kau nanti tahu. Dia sebenarnya macam ni, bila kita on air 4 jam tu, sebelum on air dia punya pressure datang pada kita tu lain macam. Dia sebab kita nak pergi on air ni. Katakan kita on air pukul macam petang kan. 3 sampai 7, 4 jam Jadi sebelum pukul 3 tu, orang akan fikir, oh Linda nak on air, okay. Dia tak tahu kita punya nak bersiap sedia supaya kita tak penat mentally and physically. Sebab tu, bila sebelum on air, I tak suka banyak aktiviti. Sebelum on air, I tak suka ada meeting sangat ke, ada bercakap-bercakap sangat. Sebab bila I pergi on air, dia akan jadi lemau, Farah. Dia akan rasa macam, dia buat macam-macam tadi dalam hidup, so sekarang aku nak on air, okay. I tak mahu on air tu lemau. Kita nak on air tu fresh. Jadi on air tu bukan benda-benda yang senang sebenarnya, orang yang pernah mengalami saja yang tahu kan Farah kan. So, so komitmen sebagai penyampai radio tu buatkan Farah tak boleh nak teruskan dengan kerja-kerja kebajikan apa semua. So you dah quit and nak buat kerja kebajikan. Dan sekarang I nak tanya Farah, antara banyak-banyak kerja yang Farah dah buat kat luar kan, lepas habis radio, quit je radio, I tengok you punya aktiviti tersusun, pam. Apa yang paling menyentuh Farah, menyentuh hati? Dia kebetulan sangat. Tu lah cakap. Saya sampai cakap dengan tim saya. Tim saya tak ramai. Saya cakap dengan tim saya, dia umur saya cakap, saya sekian-sekian bulan ni saya akan berhenti. Mari duduk dengan saya. Saya cakap, guys, korang pergi cek kerja lain. Saya cakap betul je. Saya straight away cakap, kenapa habis tu you tak nak kerja ke apa? Sebab saya cakap, saya tak tahu apa saya nak buat. Saya tak plan nak berhenti kerja. Okay, lepas kita berhenti kerja ni, kita buka kedai makan. Si ayam, contohnya. Tak ada duit. So, saya tidak ada perancangan itu. Tapi saya cakap, I just want to enjoy whatever that I want to do. Antaranya untuk travel lah kiranya. So, bila saya betul-betul berhenti, betul-betul sebab kata Kak Lina on tadi tu memang betul-betul susun. Habis saya berhenti kerja, saya ke New Zealand. Habis New Zealand saya pergi ke Spain saya pergi ke Aqsa, ada misi dan sebagainya. Lepas tu saya berkenalan dengan beberapa NGO dan sehingga saat ini setiap tahun saya letakkan diri saya dengan satu NGO supaya saya dapat bantu NGO yang berbeza. Benda tu benda tu just nice. Dan yang paling menyentuh saya apabila berada di bumi Syria. Saya rasa that's the best experience. Apa tu Farah? Sejujurnya, saya bila pergi kat sana, saya mula-mula macam dah sampai ni, kau dah set dah kepala otak, kau nak tolong orang. Okey, tak apa. Kita, because orang Malaysia baik, memang kita tahu orang Malaysia suka bantu. So kita pergi. Bila kita pergi, saya tiba-tiba ada perasaan tu macam, kenapa nak tolong orang yang pelarian? Saya ada stuck kat situ. Saya macam, kenapa kita nak tolong orang pelarian ni? Tapi bila saya langkah satu phase yang mana saya berada di camp itu, saya tengok diorang ni bukan nak jadi pelarian. Diorang ni terpaksa lari. And diorang ni, kehidupan bila saya borak dengan diorang, contohlah saya jumpa seorang wanita ni, seperti Linda on. Saya very conversation dengan kita, very confident. You dulu kerja apa? Oh, I dulu kerja bank.
Yang ni kerja apa? Oh, I dulu kerja dekat bahagian marketing. You dulu kerja apa? Tapi kalau kita tengok keadaan ni, ya Allah, hai, naifnya. Sebab mereka ini bila saya selidik ataupun saya berada dekat throwback zone diorang adalah seperti kita. Syria, Damascus ataupun ketika itu kawasan-kawasan Syria lah kiranya adalah seperti KL. Diorang siap tunjuk gambar-gambar diorang. Ini tempat saya parti dulu. Maknanya parti tu macam lepak kat mamak lah. Ini gambar sekarang. Anggaplah saya tengok masa tu, ini tempat yang saya suka tengok KLCC dah tak ada. Saya terus nangis. Wah, aku nak nangis. Sebab bila saya tengok apa yang berlaku tu, diorang tak expect diorang akan perang. Dan bila saya tengok cerita-cerita diorang, pergolakan, gaduh-gaduh sedikit antara politik-politik mereka, masalah-masalah kecil ni, dan bila ada sesekali itu pernah berlaku juga kat Malaysia masalah-masalah kecil, saya jujur saya takut. Saya cakap janganlah jadi Malaysia ni seperti Syria. Sebab jujur, diorang seperti mana yang diorang cerita, diorang tak prepare untuk perang. Diorang tak prepare diri diorang untuk jadi pelarian. They wouldn't even imagine that gonna be a pelarian. Dan saya fikir benda yang sama bila balik, bila saya berborak dengan family, kawan-kawan. Kita tak prepare untuk benda tu. Benda tu yang buatkan saya sedar yang kita just be happy and bersyukurlah dekat Malaysia. Ya. Sebab memang itu paling last kali kita nak fikir. Macam contoh apa yang tengah jadi sekarang ni kan, dengan kita punya PKP, COVID-19 apa semua. Exactly. This is the last thing. Pernah terfikir tak Farah? Kita nak pergi lepak mama was easy as like just like that. Jom lepak. Jom jumpa. Sekarang nak makan apa? Jom jumpa. Peluk, cium apa semua. Tapi sekarang benda tu semua paling last kita fikirkan. Berjumpa pun tak boleh. Don't come over to my house. I'm not going to meet you up. Kita jangan salam. Jangan dekat apa semua. That's the last thing. So, ini kita tengah perang juga Farah sebenarnya. Kita perang betul. Musuh yang kita tak nampak. Kalau kita perang dengan musuh yang kita nampak, kita tahu macam nak lawan dia, kita nampak dia datang. Tapi yang ini kita tak nampak Farah. So, dia lebih kurang sama juga macam cerita Farah kat Syria tu. Tapi bila Farah cakap kita belum bersedia, kita sekarang sedang menghadapi perang itu Farah. Betul? Yep. Dan saya anggap apabila keadaan ini berlaku, orang kata anggaplah ini kesusahan sedikit yang kita terperanjat. Betul. So kita pun tak expect lah sebab yang mana kerja. Sejujurnya macam tim saya, walaupun digital tak plan ni, aduh macam mana ni, kita dah plan macam-macam dah buat on ground ke apa semua. So kita tak plan backup. So bila kata, okay tak boleh gerak, tak boleh keluar, kurangkan pergerakan. So kita macam tak biasa. Tapi saya melihat benda ni, of course lah semua orang mendoakan supaya PKP ini dihabiskan secepat mungkin. Walaupun saya dapat rasakan seawal bulan Mei, tak apa, biarlah lambat sikit pun, janji ia habis betul-betul. At least kan, bila kita dah macam ni, ia actually can mold diri kita menjadi orang yang sedikit berlainan. Maknanya, kalau sebelum ni kita jenis ignorant, sekarang ni tak pernah tegur jiran kan? Tak pernah tegur jiran, lambat tegur jiran sekarang. Sebab kita pun mengalakkan, cuba tanya jiran. Sebelum kita tolong orang jauh, jangan lupa, always remember, sebelum kita tolong orang jauh, kita tolong ahli keluarga kita dan kita tolong ahli orang keliling kita. Sebelum kita nak mengulurkan jauh-jauh, tanya jiran sebelah. Jangan lupa, saya selalu ingatkan diri saya juga. As much as kadang-kadang sibuk ni nak pergi tolong ni, lupa tanya jiran sebelah. Walaupun jiran sebelah kita tu kerja sebagai doktor, tak kisah. Don't judge them. Just ask, Kak Linda okey ke? Ada apa-apa nak makan ke apa ke? Kok lah datang hari yang kita tanya tu memang betul-betul they are totally tak ada benda, that's the time. Betul. Dia kadang-kadang pertolongan yang kecil ni sangat besar untuk orang. Kadang-kadang kita bagi benda kecil je, bagi gula-gula je pada orang, bagi orang tu satu benda yang wow, besar macam itu. So Farah, kita cerita sikit pasal PKP, ala-ala atau masuk pasal PKP ni. You're not saying home saja kan, you tak duduk rumah aja kan? Sebab tadi bila I contact you cakap baru balik. I'm like, hey, hang pergi mana ni? Baru balik, orang suruh duduk rumah aja ni. Pergi mana Farah?
Kau memang suka bocorkan rahsia aku kan? Kan? Gimana? Saya Duduk rumah je tak pergi mana-mana tau. penyampai radio pun tak pergi studio sekarang. Okey. Kejap. Sebelum Farah cerita apa yang Farah buat kat dekat waktu PKP ni dekat luar. Dua bilik. You know what, Farah? What? Kali pertama I go on air, I on air dulu dekat radio was around 1990 Five. 96. You pun ingat, apa dah tak ingat dah. Tapi Aku tahulah aku peminat. bila full time I kerja waktu 1998 tu, I've always wondered, I've always asked my boss waktu tu, macam tak boleh ke ada benda sistem yang kita boleh on air kat rumah? Selalu macam gitu tau, selalu tanya, cakap tak boleh ke I just stay at home and you have all this, you know, zaman sekarang modern, waktu tu pun dah kira modern kan. I cakap ada transmitter apa ke, kita duduk kat rumah, I on air dari rumah, suara I keluar juga kan, kenapa? Sekarang I kena pergi studio, suara I keluar juga mana-mana, why do I have to go to the studio? tahun 2020 baru menjadi reality. Selepas I tanya tahun 1998 tu bila dapat on air kat rumah, 2020 baru jadi reality, I on air dari rumah, okay? Setiap hari saya ke udara di Cool FM dari rumah. Dan satu cabaran Dari rumah. Satu cabaran on air kat rumah apa tau? Kita tengah rekod suara ni, bam, Zara menjerit. Ya, macam Tetamu tak diundang. Ataupun itu mungkin sound effect. Sound effect itu anak saya, abaikan anak saya di situ. So, at least apa yang I cerita-ceritakan, I tengok dari sudut positif. Memang keluar rumah tu memang like, you know, dapat drive walaupun penat apa semua. Dia lain tau, keluar dan balik semula dari kerja apa semua. Tapi bila sekarang on air kat rumah, dia lain. Dan waktu tengah on air ni lah, I fikir macam, ya Allah, aku dari tahun 90-an aku tanya bila lah dapat on air dari rumah. Sekarang alat tu semua, sistem semua dah ada, internet ada, and from home I work on radio, orang dengar kat radio. Okay, enough about me, Farah Fauzana. Tell me, pergi mana waktu PKP? Awak hang tak duduk rumah? Saya pakai PPE lah. Kat PPE tu apa tu? Okay. I've been staying home. Honest, I've been staying home. I've not been going anywhere kecuali sebab saya perlu keluar untuk kerja di bilik due to ni sebab saya seorang dia ada akses. Tapi saya keluar, saya rasa keluar saya ketika PKP ini, tolak hari ni, sebelum ini, sejak hari pertama kita diarahkan untuk duduk di rumah hanya 2 kali je. Sekali keluar rumah sebab saya nak kena pergi office due to for office work. Sekali kedua adalah saya kena pergi beli barang. Wakil keluarga lah, saya kena pergi beli barang. Saya punya berdebar nak keluar rumah tu macam kau nak pergi mencuri dan kau macam, saya tak tahu, saya jujur saya keluar rumah tu, saya tak tahu guna perkataan paranoid ke apa. Saya sampai berpeluh-peluh lah. Saya buat timing sebab saya tak nak lebih daripada 30 minit saya keluar daripada rumah. Saya nak tahu saya keluar buka pintu tu bermulanya detik. Saya masuk pintu, tutup pintu tu adalah must be less than 30 minutes. So, beli barang pun saya dah tahu pun saya very fast. So, saya heran bila orang kalau keluar tengok barang. Buat apa? Macam tu. Boleh tak ambil beli barang cepat balik? Kan? So, tolak hari ni pula adalah hari setelah lama saya tak keluar, saya keluar. Sebabkan saya, saya, Jihan, Zara, Sheila, we having this fantastic four, kita pergi ke Palu hari tu dulu. Kumpulan tu masih lagi ada dari segi misi bantuan. Semua always daripada day one behind the scene lah. Walaupun orang bising nak kata apa-apa semua tu tak kisah, kita tak kisah. Tapi kebetulan hari ni saya nekat saya nak turun sebab bila kita dah terlalu lama bekerja, kita down. So saya rasa seperti yang berbalik kepada awal cerita, saya rasa saya ada that little power to give some energy back to kawan-kawan kita yang terpaksa pakai PPE tu, yang pergi buat saringan untuk orang di bawah panas. Because kebetulan saya berjumpa dengan sahabat-sahabat kawan-kawan di Kementerian Kesihatan. Mereka ini yang membuat saringan. So mereka akan keluar di kawasan-kawasan saringan itu dan cukup tak dia akan balik di HQ. So kita providekanlah a few things kat situ.
So tadi tapi saya cakap awal, saya keluar, saya cakap saya tak nak lama-lama kat situ. Saya just nak tanya apa yang diperlukan dan sebagainya sebab saya nak balik. Saya tak nak terlalu lama, saya cakap dengan orang tu, kalau boleh cakap dengan dia, boleh tak jauh, minta maaf. Saya jujur, saya paranoid tadi. Distancing ya. Social distance, kadang-kadang dia lupa, tak apa, kita okey. Tak, betul awak okey. Saya takut saya yang membawa kepada awak, saya cakap. So saya kata tak apalah, biar social distance. Kalau ambil gambar pun ambil gambar jauh-jauh. Tapi the moment kebetulan bila saya sampai tu adalah masa mereka habis waktu kerja. Maknanya diorang dah habis saringan, memang diorang kena balik HQ, abang-abang, doktor, pekerja, semua ni yang kita selalu tengok kat gambar. Adalah mereka yang kat depan mata. Saya selalu tengok, saya selalu check update apakah aktiviti-aktiviti mereka. So yang kita selalu tengok contohnya seperti ini kan. Saya kongsikan kepada anda. Nanti kita kongsikan dekat Linda On kan. So kan gambar-gambar seperti ini yang kita selalu tengok kan. So sekali saya jumpa dia orang kat depan mata. Baru jumpa dia orang dah dengan pakaian dia orang yang dah bertukar. Awak buat apa bang tadi? Saya borak lah, buat apa? Oh tadi hari ni seharian 600 orang buat saringan. Awak buat apa? Oh saya jaga yang ni, saya jaga yang ni. Kecil-kecil tapi sebabkan SOP mereka tu, saya tengok, saya macam, dia orang punya happy tengok saya datang. Saya cakap, tak payahlah happy. Saya sebenarnya happy jumpa korang. Saya tak buat apa pun, saya cakap kan. So saya rasa bila saya keluar tu, saya dapatlah bagi happy sikit, macam boost their energy for tomorrow because they're gonna do the same thing all over again every day until this case tutup. Betul. Farah, you tanya tak pada, I mean it's not appropriate to ask them whether they are tired or not, but did you have a chance at all you tanya pada dia, how are you feeling now? Apa you rasa sekarang? You penat ke bang? Ada tak Farah berbual some personal macam gitu? Sebab saya terlalu overwhelmed dan saya sangat teruja sangat tadi. Saya macam saya siap. Macam saya tunjuk kat Lina tadi, bang, korang ke yang buat yang macam ni? Macam ni ke korang? Yang ni ke korang? Oh, korang ini macam ni. Ini bukan kita orang lah, tapi kita orang macam tu. Saya macam saya sampaikan sebab saya nak tahu pukul berapa dia orang kepo. Saya kepo sangat tadi. Pukul berapa korang keluar rumah? Pagi. Macam sebab dia orang masuk kerja waktu biasa, 8 pagi. Masuk pagi. Oh pagi. So that's where they come to the HQ. Sign in and everything. Okay, group A pergi sana, group A. So dia orang akan pergi ke tempat dia orang masing-masing. Sampai ke tempat mereka terus buat saringan. That's why tu dia orang ada 2 shift. Sebab dia orang nak pakai PPE tu, dia orang the most is 3 to 4 hours maximum. And then you have to change to the next shift. Sebab kalau you pakai lebih, you dehydrated sebab you pakai benda tu, you tak boleh buka, tak boleh minum, tak boleh kencing. So sepanjang pakai benda tu, you tak boleh buat benda-benda itu. So bila kebetulan yang saya jumpa tu adalah mereka yang betul-betul baru habis, baru buka, baru mandi, datang-datang, dah balik ke ni seperti dia nampak. So saya macam, so how's it? So sugar level, semualah turun. Macam, apa yang you fikir sekarang kalau dapat take ais ni sedap? Tahap macam tu. Sedang macam kita, habis gula semua macam kita berlari kau tak minum dalam masa 3-4 jam. Tapi peluh keluar bagai nak rak ni. Kau dapat take ais ni sedap. Oh, bestnya. Oh, betul je. So saya macam, again, benda-benda kecil ni juga yang akan memberikan kita kesedaran. Ada kala benda kecil ini yang akan sebenarnya memberikan kebahagiaan. In fact, baru-baru ni pun saya baca, walaupun diorang tak buat apa, just to say hi, how are you, diorang punya happy. Kata, oh tadi saya dengar diorang berburak, oh tadi mamak tu, dia naik motor, abang rider, dia kata, oh abang mau balik kerja, okay. Macam tu je dia cakap, benda tu kecil je. Tapi saya rasa satu pengalaman because sekarang kita duk dengar orang komplain yang duduk kat rumah. You tahu tak, you duduk kat rumah, walaupun you kerja dari rumah, you have a lot of time untuk rest, untuk lepas buat kerja sikit, menyandar apa semua. Tapi frontliners tu, ya Allah, tak tahu macam mana. Ya. Kak Linda, saya tak pasti
macam mana, tapi tahu tak saya buat eksperimen diri sendiri. Aha. Saya tadi pun berkongsi dengan mereka, saya buat eksperimen diri sendiri yang mana saya cakap dengan diorang, saya kalau saya berada di dalam tempat mereka, apakah yang mereka rasa? Okay, nanti saya kongsikan. Oh, okay. Sorry. Tengok mana kamera. Berapa Saya- lama tu Farah dia pakai baju tu semua? Itu saya. I know it's you. tapi macam dia orang pakai ni, dia orang pakai baju biasa. And then Okay. Seperti yang dimaklumkan, kalau dekat hospital, beberapa, ini kakak kena tanya balik kat hospital lah. Dekat hospital, yang membuatkan kepenatan tu, contoh kalau doktor masuk, doktor seharian kena buat 2-3 round. Sekali round memakan masa 1 hingga 2 jam. Setiap round kena pakai PPE yang baru, PPE yang berbeza. So tu yang pakai buka mandi, pakai buka mandi, pakai buka mandi. Itu yang dekat hospital. Yang sebagai cleanernya pula 2 kali sehari pakai buka mandi, kalau nak clean lagi pakai buka mandi. Itu yang kat hospital yang hanya ada kipas saja. Yang dekat luar dia orang ada shift, tak salah saya 3-4 jam per shift. Pakai, tak boleh buka 3-4 jam, tak boleh minum, tak boleh apa, semua sama lah yang lain tu pun. Tapi kat luar panas. Dia tak ada aircon sangat lah, lagilah. Jadi saya tak sabar nak buka. Betul tadi dia nampaklah berwap-wap tu semua tu, macam bila saya buka benda tu, saya konon nak buat 3 jam. 1.5 jam je saya mampu. Tak buat apa pun Kak. Pakai benda tu tengok TV. Tengok pun. Bukan Farah. Saya I tengok diorang pakai macam itu je, I sendiri rasa macam ya Allah, rimasnya bertutup, tapi itulah pengorbanan para frontliners I have that. Ya. Tapi saya nak beritahu juga, selain daripada frontliner ini, saya suka nak beritahu kepada anda semua, sebab saya tengok frontliner lain yang mungkin kita sendiri terlepas pandang, antaranya yang abang-abang alam flora yang ambil sampah. Sebab kalau diorang tak ambil sampah, diorang tak keluar, habis kalau kita punya kawasan perumahan. Lepas tu kita punya kakak-kakak air stewardess, pilot kita yang travel, yang mereka yang bekerja di lapangan terbang ataupun di bahagian-bahagian yang bahagian yang perlukan courier, pejabat pos masih lagi buka. Betul. Abang-abang yang hantar ni, so mereka juga antara frontliner kita yang kita nak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Penyampai radio adalah antara frontliner yang mungkin korang terlepas pandang. Some of you guys work from home, some of you guys still go to the studio. Kita ada pengacara-pengacara TV yang masih lagi ke studio untuk membaca berita, untuk menyampaikan TV live, Wanita Hari Ini, Selamat Pagi Malaysia. So, terima kasih. Ya, itu ucapan daripada Farah Fauzana untuk frontliners kita yang selama ni mungkin kita nampak frontliners tu doktor, nurses, tapi bukan doktor, nurses yang kerja dekat hospital tu pun kira frontliners juga yang buat saringan, yang kerja penat, panas apa semua tu kan. So Farah, kita separuh perbualan kita bercerita pasal PKP, tapi Farah, you know what, bila kita punya Linda On Table Talk ni back to normal punya dekat studio yang macam I punya set up macam biasa, it's okay if I invite you again? Yes, please. Remember, saya adalah orang pertama, antara orang terawal lah. Tak tahu aku terawal ke apa. Aku kan biasalah memang suka stalk Linda On. Aku kan peminat. So saya macam antara orang terus yang macam, wow! Linda On Table Talk! Yes! So saya suka. Saya pernah, in fact, kita kan pernah plan, jomlah kita cross sekali Linda On Table Talk dengan di bilik. Kita buat cross macam tu.
Weh, kita betul cross lah. Linda on tak ada logo pula kat belakang ni, sorry ya. Ini cubit pada office. Oh, ya ke? So Farah, kita sambung lagi sikit tentang tentang Farah, dan sekarang ni Farah pun dah no more radio, and then sometimes you're on TV also bila orang jemput-jemput ada. Ya, jangan lupa saksikan kat TV3. Yang tenang terhibur tu ada jemputan Senang terhibur, saya buat I can see your voice. Apa dah semua tu lah. Maknanya Farah masih diperlukan tu. Okay Farah, I nak tanya satu komen Farah tentang kita start dari radio kan. I start dari radio, I dah tahu berapa radio I dah kerja dah. Farah from that radio to another radio to another radio. Rendah semua radio dia dah. Semua radio swasta dia dah cover. Betul. Actually, you know, patutnya dulu I kerja kat Hot tau Farah. Oh ya? Patutnya I masuk Hot bukan Farah Fauzana tau. Itu rahsia I pecahkan Ganti Fafau? No. Sebelum Farah Fauzana masuk Hot, I was supposed to be there. I orang pertama dekat Hot patutnya. Oh, yang di offer. Yang masa tu kita tak tahu radio apa kan masa tu kan? Belum tahu sangat time tu. Tapi I patutnya pergi, and then nak jadikan cerita tentang macam mana bompam I tak pergi. I kekal lagi dekat radio yang waktu tu I bekerja. So Farah dapat rezeki tu, Farah pergi and bam! Hot FM, Melody. Oh, Farah Fauzana itu rezeki. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Daripada apa yang I tak buat, daripada apa yang I tak terima offer tu, I memberi rezeki. Bukan beri rezeki, tidak. Tuhan bagi rezeki, tapi betul. Membuka ada hikmahnya, ada hikmah. Ada buka ruang untuk Farah kan. Alhamdulillah. So Farah, kita cakap sikit pasal radio What do you think about radio? Because you dah pergi ke, I have my show Linda On Table Talk dekat YouTube, semua internet based, and you also di bilik memang mengharapkan internet apa semua. So seolah-olah kita ni dah makin lama makin ke arah online, digital. Mana yang Farah nampak radio tu pergi Farah? Radio will always be at heart. Radio ni kalau kita, dia seumpama dulu. Radio dulu kebanyakannya di rumah. Lama kelamaan baru masuk ke dalam kereta. Dan nanti radio ini tidak perlu ada dalam kereta sebab radio ni perlu ada dalam poket. So benda tu adalah perubahan yang kita nak tak nak kita kena face it lah. Tapi saya rasa bagaimana radio itu dipancarkan, bagaimana radio itu dikendalikan sebenarnya mengikut peredaran zaman yang menentukan hala tuju radio itu. So saya jujur saya pergi mana-mana pun saya tetap akan mempertahankan apa-apa pasal radio. Orang kadang-kadang macam, sorry lah, I kan tak dengar ada radio you. Oh, sejak you dah tak kerja kat radio tu. Saya pernah cakap kat orang tu straight. Dia umpama macam ni. Jangan cakap macam tu kat saya. Dia umpama macam kita dah habis sekolah, lepas tu kau kutuk sekolah aku. Kau jangan buat macam tu tak boleh. So saya tak boleh terima benda tu. Kalau you dah tak dengar, keep it to yourself. Saya kadang-kadang saya secara berseluruh saya cakap, oh yelah mungkin you tak dengar sebab tengok umur you. Sebab sekarang ni umur you patut dengar radio lain. Macam tu. So saya cuba tak sampaikan juga ada kalanya kenapa bukan kita tak dengar radio tu sebab ke orang tu dan sebagainya. Adalah sebabkan faktor usul kita. Sebab kita dah tak boleh dengar, aku dah tak boleh dengar lah dia orang cakap. No, it's not because of them. It's because of you. Sebab your age doesn't suit that radio anymore. So you have to change to another radio. Itu je saya cakap. Dan selalu saya ingatkan, janganlah datang kat muka saya selalu cakap, Maida tak dengar lah radio itu lagi sebab kali tak ada. Enough. Sebab saya tak suka. Sebab the moment you cakap macam tu adalah seumpama awak mengatakan adik-beradik saya yang masih lagi bekerja kat situ. Saya sangat terasa, saya tak suka. Tapi at the same time, saya juga melihat in fact sekarang ni radio sekarang ni pun menghala ke arah digital sendiri. Betul. You kalau tak dapat dengar radio di frequency, there's always a podcast. If you cannot hear us on podcast, there's always a YouTube. So benda-benda macam ni adalah sesuatu benda yang saya support, saya suka. Radio akan terus ada tapi mungkin dengan cara pendekatan yang lain lah. Kalau sebelum ni hanya frekuensi. Betul. Sekarang macam Cool FM kita ada melalui YouTube, ada
apps, ada Podcast. streaming, Betul? ada podcast, Yep. and then kita ada some live session, FB, IG apa semua, and frequency pun tetap ada. So radio tetap ada tapi dengan cara yang Pelbagai medium. Yeah. So Farah, what's your next plan lepas ni? Your plan, what your plan? Di bilik still go on, no more radio. Okay. TV sometimes. Kahwin jangan tanya. Apa lagi? Kahwin tu nak. Nanti I minta every producer cari siapa-siapa lah lelaki yang baik. Lama lah producer itu. Cakap cari saudara mara dia pun okey. Okay, so Farah, next plan apa? Next plan, seperti yang saya kata awal tadi, okay, ni bukan ayat apa tapi macam betul juga. Okay, apa next plan? Next plan saya adalah just to focus on di bilik for now. For now, it's all about di bilik. Saya dengan Tini, dengan Faizal kita dah ada di bilik UK sekarang. Kita ada di bilik. So, for now is to kukuhkan our base in di bilik.my, di bilik kat Malaysia ni. Dengan harapan apabila kita ada di bilik UK, insyaAllah tak salah untuk saya dan Tini, Faizal berangan untuk kita ada di bilik SG, di bilik Indo dan juga di bilik apa kita panggil itu? Di bilik Thai kan saya ingatlah. UK. Of course lah. UK. Yeah, so kita nak expand. Maknanya macam lepas ni kita ada je di bilik di tempat-tempat negara lain dan sebagainya. Itulah berangan yang saya selalu impikan. Kalau tak dapat tak apa, berangan je. Tapi kadang-kadang kita benda yang kita angan-angankan kan itu orang kata the power of apa, orang kata tu dah tak ingat dah, tapi apa yang kita picturekan tu, yang kita gambarkan tu hari-hari hari-hari apa yang kita gambarkan tu satu hari nanti akan jadi kenyataan, Farah. Kita tak tahu. InsyaAllah, betul. Ya. Dan saya setuju. Saya doakan kita orang dapat ke arah tu lah. Kalau tak dapat tak apa, tapi kalau dapat, yay! InsyaAllah. Okay, so Farah, thank you so much. Saya rasa untuk kita ada kita punya own next session of Linda on Table Talk, lebih baik kalau kita dapat jumpa depan-depan. Betul. Nampak perbezaan dia. Walaupun kita suka macam ni, nampak nak peluk. Nak peluk tak boleh kan, nak bertepuk abang. Nanti datang sini nanti mana I punya ni. Yang mana I spray. Hand sanitizer. Dia pun sanitize lah. Pun sanitize jugalah. Farah, I rasa orang kata setiap apa yang terjadi itu ada hikmah di sebaliknya. Because you know why? Orang lebih clean lepas ni. Orang lebih menjaga kebersihan. Mereka lebih kerap mandi, lebih kerap cuci tangan, lebih kerap cuci, lebih kurangkan daripada bergaul di tempat-tempat yang ramai-ramai. Betul. Sangat berhati-hati. Mudah untuk orang macam saya juga. Okay, apa khabar? So I rasa ada setiap apa yang berlaku tu ada hikmahnya. Hikmah dia, betul. Dan yes, all the best to you. Hope to see who's the next. Jangan lupa untuk saksikan di episod yang akan datang Linda on Table Talk bersama dengan tetamu seterusnya. Kalau anda suka tetamu itu, hantarkan komen di bahagian ni. Jangan lupa untuk subscribe. Yang penting, jangan lupa untuk subscribe butang ting. Kat situ, kat bawah. Bawah. Kat situ. Tu. Nampaklah butang tu. Nampak lubang hidung Subscribe ya, subscribe dulu dan notification kat situ. Situ. Notification, tekan notification supaya senang every time Linda on ada new content. InsyaAllah. Farah, thank you very much. Terima kasih atas supportnya dan luangkan masa time-time kita tengah lepak-lepak kat rumah ni, PKP, hilangkan boring saya juga. So, salam keluarga, stay at home, stay safe. InsyaAllah habis ni semua, habis PKP kita jumpa lagi, Farah darling. InsyaAllah, same to you too. Jaga diri, jaga kesihatan, stay home, stay safe, stay di bilik. Bye-bye, love you. Mwah.